sejahtera. Anda sedang menonton CTV yang dibawa khas oleh Kumpulan 1. Hari ini kami akan mengupas tentang ilmu metafizik yang mengulas tentang persoalan kewujudan alam semesta yang telah menerima pelbagai hujah dari para ahli falsafah. Perkataan metafizik ini diadaptasi dari bahasa Yunani iaitu metatafizika, di mana dua perkataan ini memberi maksud menjangkaui batasan atau sempadan alam fizikal. Dari sudut istilah pula, Aristotle berpendapat bahawa metafizik adalah the study of the first principles and causes of things. Yang dikatakan metafizik ini merupakan bidang yang mengkaji prinsip pertama dan penyebab kepada sesuatu yang terjadi. Metafizik boleh dibahagikan kepada sudut falsafah dan sudut keagamaan. Dalam sudut falsafah, metafizik merupakan kajian fenomena alam yang berada di tingkat yang paling abstrak atau konseptual. Sebagai contoh, para ahli falsafah seperti Aristotle mengkaji tentang zat atau sesuatu kewujudan menggunakan istilah substance, matter and form. Dari sudut keagamaan, metafizik dikatakan sebuah kajian fenomena alam di luar alam nyata yang tidak boleh disahkan oleh melalui panca indera namun boleh disahkan menerusi wahyu dan akal, seperti kewujudan Tuhan, syurga dan neraka serta hari kiamat. Terdapat beberapa bidang utama metafizik, antaranya ialah ontologi dan kosmologi. Ontologi adalah perbahasan tentang hakikat yang merangkumi teologi atau usuluddin, alam semesta, kosmologi dan psikologi manusia. Ianya mengetengahkan persoalan tentang unsur yang membentuk manusia, haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Kosmologi pula merupakan kajian tentang asal-usul, struktur dan unsur yang membentuk alam semesta. Alam semesta ini dianggap alam al-kaun wa al-fasad, alam keteraturan dan kehancuran, di mana kaun membawa maksud keteraturan dan fasad bermaksud kehancuran kerana setiap yang hidup pasti akan mati. Untuk perincian yang lebih lanjut, kita akan bersama saudari Nurul Aliza. Silakan. Terima kasih saudari Afikah. Hubungan insan dengan alam. Hubungan insan dengan alam dapat kita tafsirkan di mana manusia diberi akal dan fikiran untuk bebas membuat keputusan sendiri. Islam memberikan petunjuk kepada manusia tentang dua jenis alam, iaitu alam gaib dan alam nyata. Alam nyata bermaksud alam yang dirasai atau dilihat oleh panca-indera. Selain itu, alam gaib pula bermaksud tidak dapat dirasai atau dilihat oleh panca-indera tetapi kewujudan yang dapat diyakini pandukan wahyu. Kepastian dengan alam gaib penting sebagai kunci ketenangan rohani dan jiwa seseorang. Terdapat dua aliran falsafah mengenai kewujudan dua alam ini. Antara dua aliran falsafah itu adalah materialism dan idealism. Naturalism adalah golongan yang mempercayai bahawa alam adalah benda yang nyata, tetapi roh, Tuhan, malaikat, syaitan dan alam gaib dipercayai tidak wujud secara hakiki oleh mereka. Ianya hanyalah imajinasi oleh mereka kerana tidak dapat dilihat atau dirasai oleh panca-indera. Antara tokoh aliran materialism ialah Thales, Anaximander, Anaximenes dan Heraclitus. Tokoh Thales meyakini bahawa setiap kejadian alam dan benda adalah datang daripada air. Bagi tokoh Anaximenes pula meyakini bahawa kejadian alam datang dari udara, manakala tokoh Anaximander berpandangan bahawa sebarang perubahan yang terjadi oleh kerana sifat bertentangan yang ada dalam sesuatu benda. Dan akhir sekali, tokoh Heraclitus berpandangan bahawa seluruh alam diwujudkan segala sesuatu yang mengalir. Teori idealism pula mementingkan aspek kerohanian iaitu keagamaan dalam kehidupan seharian. Pandangan dari segi falsafah, idealism ialah satu sistem yang menitik beratkan akal fikiran, jiwa dan kerohanian. Setiap benda yang dapat dilihat dan dirasai secara fizikal dengan panca-indera adalah idea dalam fikiran seseorang dan kenyataan hanya wujud dalam akal fikiran manusia. Socrates ialah tokoh dalam aliran idealism ini. Beliau berpandangan bahawa perkara yang berubah mengikut masa dan tempat bukanlah realiti benar. Beliau percaya bahawa wujud satu alam yang kekal dan sempurna. Pada tahun 2021, berlakunya satu bencana alam yang amat besar di Pahang iaitu banjir kilat atau terkenal dengan banjir bala. Hasil siasatan mendapati bahawa ianya berpunca daripada aktiviti pembalakan hutan simpanan secara berlebihan. Aktiviti pembalakan bukan sahaja menyumbang kepada banjir kilat, malah tanah runtuh juga turut terjadi. Menurut aktivis alam sekitar, Khaidir Ahmad, walaupun aktiviti pembalakan itu diluluskan, tapi tidaklah secara berlebihan sehingga tiada tumbuhan untuk menyerap air hujan dan mencekam tanah bagi mengelakkan berlakunya bencana alam seperti banjir bala itu. CTV menghubungi Khaidir Ahmad bagi mendapatkan penjelasan lebih terperinci. Pembalakan yang tidak terkawal. Sebab pembalakan tidak terkawal di mana dia overloading. Dia terlampau pembalakan berlebihan. Bila sudah berlebihan, jadi
seluruh kawasan maknanya kawasan-kawasan yang dulu tidak boleh dibalang, kawasan tanah tinggi, kawasan cadangan air, dan sepatutnya tidaklah dibalang. Kerana inilah tempat untuk menyimpan air hujan. Dia macam span lah, orang kata macam span. Dia menyimpan air. Jadi bila kita golongkan semua, jadi dia air itu tak menyimpan lah, terus pergi sungai. Ini adalah tanggungjawab kita bersama dalam memastikan alam sekitar terjaga. Tuhan melantik manusia sebagai khalifah untuk menjadi hamba-Nya dan menghargai alam dengan patuh pada panduan wahyu. Manusia perlu bertanggungjawab memajukan dan mengembangkan alam berdasarkan panduan ilahi sehingga ke penghujungnya. Walaupun kita tahu dunia ini adalah hanya pinjaman Tuhan, tapi ianya adalah satu anugerah dan amanah kepada kita untuk dijaga. Seterusnya kita beralih kepada teori hubungan insan dengan Tuhan. Teori ini telah dibahaskan oleh para ahli falsafah dan muncul sebuah persoalan di mana manusia berfikir siapakah pencipta alam semesta. Golongan ahli falsafah ini digelarkan sebagai Dahriyun, Tabi'iyun dan Ilhiyun. Dalam perbahasan ini telah dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu hubungan secara vertikal di mana membincangkan hubungan manusia dengan Tuhan yang melibatkan tanggungjawab manusia sebagai hambanya, manakala hubungan secara horizontal pula yang berteraskan hubungan manusia dengan alam dan manusia dengan manusia. Melalui hubungan secara vertikal, terdapat 4 aliran falsafah di mana yang pertama adalah teisma, iaitu kepercayaan kepada Tuhan walaupun tidak dapat melihat dengan mata kasar. Aliran teisma ini juga terbahagi kepada dua, iaitu monoteisma di mana mempercayai hanya satu Tuhan yang wujud, sebagai contoh agama Islam. Dan yang kedua adalah politeisma yang mempercayai kewujudan Tuhan yang melebihi daripada satu. Aliran yang kedua adalah teisma yang merujuk kepada tidak atau kurang mempercayai kewujudan Tuhan dan menganggap semua kewujudan di dunia adalah secara semula jadi atau berteraskan kepada sains semata-mata. Seterusnya adalah aliran agnostisisme yang berpendapat bahawa manusia tidak mengetahui kewujudan Tuhan ataupun mempunyai fahaman mengenai Tuhan adalah terhad. Dan akhir sekali aliran petisma yang membawa konsep bahawa Tuhan memiliki identiti yang sama dengan alam. Konsep ini telah bercanggah dengan tauhid dan walaupun alam merupakan cerminan kepada kekuasaan Tuhan, namun alam tetap makhluk dan bukan Tuhan. Telah dijelaskan di dalam Al-Quran di mana Allah SWT membezakan dirinya dengan kejadian alam. Firman Allah di dalam surah Fusilat ayat 37. Hubungan secara horizontal terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama adalah mekanisme yang membawa kepercayaan bahawa semua kewujudan di dunia ini berlaku dengan sendiri. Aliran yang seterusnya adalah determinisme. Determinisme terbahagi kepada 2, iaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik membawa maksud setiap yang berlaku adalah disebabkan diri sendiri. Ekstrinsik membawa maksud sesuatu yang berlaku dipengaruhi oleh faktor luaran. Yang terakhir adalah realisme yang merupakan aliran berpendirian bahawa pengetahuan manusia adalah gambaran yang baik dan tepat daripada kebenaran. Teori ini dapat dikuatkan lagi apabila beberapa orang selebriti dan rata-rata masyarakat membuat pernyataan bahawa di sebalik ujian pandemik COVID-19 ini dapat memberikan peluang kepada diri mereka untuk lebih dekatkan lagi diri dengan Tuhan. Sekian itu sahaja daripada saya. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Saudari Arina. Baiklah, terima kasih Saudari Syafiqah. Sekarang saya akan mengulas berkenaan sistem-sistem metafizik. Dalam era revolusi industri 4.0, pengaruh digitalisasi teknologi telah merancangkan proses interaksi manusia dengan mesin. Hal ini terbukti melalui penciptaan robot yang menyerupai tindak tanduk dan fungsi manusia. Robot yang bercirikan unsur kemanusiaan yang dikenali sebagai robot humanoid merupakan bukti saintisme dalam kehidupan. Saintisme merujuk kepada suatu fahaman yang mengangkat ilmu saintifik melalui kaedah empirikal dalam pelbagai bentuk ilmu dan mengetepikan inisiatif lain dalam penyelesaian masalah. Golongan ini berpegang bahawa setiap perkara dapat diselesaikan dengan menggunakan logik akal dan sains ialah satu-satunya ilmu yang wujud. Malah mereka juga telah menafikan peranan Tuhan daripada alam tabi'i. Meskipun robot humanoid dikatakan mempunyai manfaat, namun tidak dinafikan penciptaan ini melanggar etika Islam. Perkara ini dilihat seolah-olah cubaan menandingi kuasa Tuhan. Hal ini berupaya merosakkan akidah seseorang kerana ilmu saintifik yang diaplikasikan terbukti melenyapkan sifat-sifat keagamaan. Seterusnya, falsafah pendidikan di negara kita dilihat tidak seiring dengan sistem sebenar kerana isu pengasingan sekolah aliran agama dan sekular masih lagi wujud.
Penerapan konsep dualisme dalam skop pendidikan telah mewujudkan dua sistem pendidikan dan pengfokusan yang berlainan seperti pendidikan tradisional Islam dan pendidikan sekular. Dualisme merujuk kepada satu konsep yang berasaskan kepada kewujudan dua elemen yang bercanggah dan pemisahan antara ilmu dan agama. Berikutan itu, golongan yang menceburi bidang keagamaan akan lebih arif dalam ilmu nakliyah, manakala golongan pendidikan moden lebih pakar dalam bidang ilmu akliyah. Implikasinya, negara melahirkan golongan yang tiada keseimbangan ilmu kerana tertumpu pada satu cabang pendidikan sahaja. Hasil daripada penyerapan unsur dualisme telah menjadi penyumbang primer kepada isu gejala sosial remaja masa kini. Senarionya, kebanyakan remaja lebih cenderung ke kancah gejala sosial akibat kurangnya pegangan ilmu agama. Seperti yang sedia maklum, negara sedang diuji dengan pandemik COVID-19. Aliran occasionalism menekankan bahawa Tuhan merupakan punca utama semua kejadian yang berlaku dan tidak terkecuali isu COVID-19 yang sedang melanda kita. Aliran ini juga menafikan unsur causality yang merupakan sebab akibat sebagai punca berlakunya sesuatu perkara. Jika dikaitkan isu pandemik COVID-19 dengan penjelasan teologi, penyakit merupakan kehendak Tuhan dan sesiapa yang sakit sedang diuji oleh Tuhan. Dengan mempercayai ejen penyebab atau causative agent dalam penyakit, dianggap tidak mempercayai kuasa Tuhan yang memberi penyakit. Kembali semula dengan isu COVID-19, pemikiran secara dogmatik sesetengah individu yang beranggapan bahawa virus COVID-19 ini sebagai penghapus dosa semata tidak akan membantu rakyat dalam membanteras penularan wabak. Malahan, ada juga sekumpulan individu menentang sekeras-kerasnya saranan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang tertakluk di dalam standard operasi prosedur seperti arahan menjauhi sebarang aktiviti keramaian agama dan larangan adat bersalaman. Sekarang kita berada di penghujung berita iaitu metafizik untuk kemajuan ilmu. Memang bagi faktor pertama dalam metafizik ini adalah konvensionalisme, di mana satu doktrin yang dijangka adalah benar melalui konvensyen atau persidangan linguistik mengikut keutamaan tentang kebenaran sesuatu pengetahuan. Ia telah dijadikan bukti hukum atau hipotesis diterima. Dengan mengadakan konvensional ini, ahli sains cuba menentukan bahawa teori atau hukum sains yang baharu itu benar walaupun hanya melalui konvensyen. Untuk menemukan kebenaran tentang cara sesebuah masyarakat berfungsi, positivisme dijadikan sebagai pendekatan yang terperinci untuk menjadikan bukti saintifik seperti eksperimen, statistik dan hasil kualitatif. Hal ini berkait rapat apabila Menteri Kesihatan menegaskan bahawa kerajaan akan mengambil pendekatan untuk menyusahkan golongan anti-vaksin. Hal ini kerana segelintir masyarakat berpendapat bahawa ianya adalah sebagai pilihan bagi mereka untuk mengambilnya atau tidak. Namun, sebagai individu bergelar rakyat, kita akan terikat dengan undang-undang dan menjadi satu obligasi untuk melakukannya. Kajian dan data saintifik mengesahkan vaksin ini tidak menjamin individu bebas COVID-19 tetapi ia mampu mengurangkan risiko kematian dan menentang wabak ini jika dibandingkan dengan individu yang tidak mendapat sebarang perlindungan. Berita ini diikuti dengan operasi Zoom di mana ia merupakan program yang bertujuan untuk menghubungkan semua konsep saintifik kepada kaedah-kaedah uji kaji. Ia bertujuan untuk mengeluarkan sebutan yang tidak berunsurkan operasi Zoom daripada sains kerana sebutan sebegini dikatakan tidak bermakna atau remeh. Untuk mentakrifkan sesuatu konsep sains, ia mestilah dinyatakan dengan jelas bagaimana uji kaji itu dilakukan disertai dengan syarat-syarat berkenaan. Ideologi materialistik yang menyamakan seluruh realiti dengan material dikenali sebagai golongan yang bergelar saintisme. Laporan daripada Sore 2013 mengatakan aliran saintisme berpandukan para saintis meletakkan nilai yang terlalu tinggi pada ilmu sains berbanding dengan cabang atau aliran lain dan tidak cuba untuk melihat sesuatu penemuan baharu atau dari segi sudut agama dan rohani. Hal ini dapat diperkuatkan lagi apabila sebuah teori evolusi Darwin di mana teori ini menjelaskan bahawa manusia tidak diciptakan secara semula jadi oleh Tuhan, sebaliknya semua manusia adalah berasal dari nenek moyang yang sama. Beliau menganggap manusia berasal dari chimpanzees atau kera. Dalam bukunya yang berjudul On the Origin Species by Means of Natural Selection menetapkan teori evolusi ini melalui garis keturunan. Hal ini sangat bertentangan dengan proses kejadian manusia yang telah diterangkan dengan jelas di dalam Al-Quran dan begitu juga dengan sains. Sehingga kini ada segelintir penyelidik dan saintis fanatik yang meyakini bahawa teori evolusi Darwin dan berusaha selama ratusan tahun untuk membuktikan pandangan itu adalah benar. Jadi dapat disimpulkan dari perbincangan sebentar tadi bahawa metafizik adalah falsafah yang amat penting dalam meyakinkan bahawa Tuhan itu wujud dan mengukuhkan lagi pegangan manusia dengan kewujudan di sebalik alam fizikal.
Sudah terbukti persoalan tentang kewujudan sesuatu perkara itu tidak dapat dirungkai semata dengan pemikiran rasional dan melalui panca indera, tetapi sudah tentu boleh dikaji dengan perutusan wahyu dari Allah Subhanahu Taala. Sekian daripada kami, terima kasih.